Okay, alright. Sepanjang saya cakap ni kalau tak faham, tanya terus lah. Okay, alright. Okay, bab tingkatan 5 nanti kita akan belajar lebih kurang dalam berapa? 8 bab saja, tapi bab yang terakhir tu kita boleh abaikanlah, takkan masuk SPM lah. Just tahu je lah sebab topik tu pun topik yang sangat sukar dan sangat memerlukan kita faham gila lah. Maksudnya macam nak dipakar matematik lah sebenarnya situ. Okay, alright. So untuk tajuk tingkatan 5 ni, awak akan belajar 7 bab yang utama lah, iaitu pertama kali bab ubahan, sangat senang. Tajuk metrik yang kedua, okay, senang jugalah. Okay, yang ketiga adalah bab insurans. Okay, bab yang keempat adalah bab cukai. Kelima adalah transformasi. Keenam adalah tajuk lupa dah. 6 nisbah dan graf trigonometri. Kemudian 7 adalah bab sukatan serahkan data terkumpul lah. Okay, alright. Okay, so kita tumpu hari ni topik bab 1 dulu. Okay, untuk bab 1 ni tajuk ubahan. Okay, tajuk ni setakat ni adalah exam kita sentiasa masuk dalam SPM. Yang SPM semalam pun masuk juga. Okay, semalam pun masuk juga. Okay, cuma dia masuk pakai kertas 1, kertas 2 lah. Tahun 2021 hari tu kertas 1 masuk, kertas 2 masuk. Tahun lepas pun sama juga. Kertas 1, kertas 2 masuk. Tahun baru-baru ni pun semalam pun masuk juga topik ni. Jadi maksudnya topik ni penting lah. Topik ni penting sebab apa penting? Sebab dia banyak. Misinya banyak. Tapi walaupun banyak, sebenarnya sangat simple, sangat mudah. Okay. So topik ini saya cerita dulu sikit lah, overview dulu sikit. Okay, topik ini dia ada 4 jenis ubahan. Dia ada 4 jenis. Ubahan ni apa dia? Okay, maksudnya kalau satu benda tu berlaku, apa yang daripada yang lain tu? Itu masuk dalam itu belajar tu. Okay, so dalam topik ini ada 4 jenis ubahan. Yang pertama kita panggil ubahan langsung. Okay. Yang kedua ubahan songsang. Okay. Yang ketiga adalah ubahan tercantum. Yang keempat adalah ubahan bergabung. Okay. Bergabung. Okey, dua yang pertama ni ada ciri yang sama. Dua-duanya ada ciri yang sama. Dan dua lagi tu pun ciri sama juga. Tapi dia dua bentuk lah. Okey. Songsang langsung ada ciri yang sama. Yang sama antara dua ni. Cantum gabung pun sama ciri antara dua ni. Tapi langkah pengiraan adalah sama untuk keempat-empat jenis benda ni lah. Okey, kalau faham satu je pun dah memadai. Akan faham semua. Simple je. Okey. Secara umum dah, langsung ni apa dia maksudnya? Okey, ubahan langsung dan songsang ni dia melibatkan dua benda sahaja. X, Y. Biasanya kita guna X, Y lah dalam matematik ni. Okey. So persamaan mereka adalah ini hanya melibatkan dua pemboleh ubah sahaja. Dua pemboleh ubah sahaja. Okey, manakala untuk tercantum bergabung ni dia adalah melibatkan 3 atau lebih. Itu beza dia. Itu saja beza dia. Okey. Tak faham tanya je lah nanti kita, tapi sekarang awal tak ada lah. Okay, dia 3 atau lebih lah. 3 atau lebih. Okay, dah pernah baca buku teks belum sekarang ni? Dah tengok belum buku teks? Pernah tengok kat YouTube. Okay, alright. Okay, faham lah sikit kan? Okay, alright, bagus. Okay, so ubah langsung songsang ni melibatkan 2 sahaja pemboleh ubah. Cantum ni melibatkan 3 atau lebih. Tapi dalam SPM kita biasanya melibatkan 3 je lah. Okay, ubah langsung ni maksudnya adalah contohnya kalau X tu, contohlah kalau X. Okay, kalau X tu meningkat, X meningkat, apa jadi pada Y? Okay, Y juga akan meningkat. Itu maksud ubah langsung. Maksudnya satu meningkat, dua-dua meningkat. Satu lagi akan meningkat juga. Ini contoh macam kalau harga barang, kalau minyak naik harga, so barang pun kena naik harga. Itulah ubah langsung. Kalau satu naik tu satu naik. Okay. Ataupun kalau X tu turun, Y pun akan turun. Itu maksud gitu. Ini adalah ubah langsung. Dia sama-sama bentuk dia. Kalau satu naik, satu lagi naik. Kalau satu turun, satu lagi turun. Itu maksud ubahan langsung. Okey, tapi dia berbeza dengan ubahan songsang. Ubahan songsang pula dia berlawan. Dia berlawan. Okey, benda sama, okey, XY juga tapi berlawan. Kalau X naik, Y akan turun. Itu maksud gitu. Maksud kalau harga barang naik, kalau minyak naik, kuasa membeli rakyat akan jatuh. Okay, itu maksud itu. Maksud kalau harga minyak naik, orang beli kereta pun kurang. Itu maksud, itulah benda dia. Okay. Dan kalau harga turun, barang akan naik. Itulah. Contohnya kalau harga turun, orang pun pakai nak beli benda tu. Itu maksudnya. Ubah langsung dan songsang. Bergabung, tercantum pula, dia sama macam langsung dan songsang. Tetapi dia melibatkan lebih daripada 2. Contohnya, kalau X naik, Y naik, Z pun naik. Dia ada 3 benda. Macam tu.
Ataupun kalau X turun, X turun, Y turun, Z pun turun. Itulah tercantum. Z pun turun juga. Ini secara umum dulu lah. Okay, Z pun turun juga. Itu maksudnya. Tetapi kalau bergabung, dia sama macam tercantum ni. Tapi beza dia lah, daripada dua tu, okay. Kalau X naik, Y naik, Z akan turun. Gitu. Dia mesti satu itu. Ataupun kalau X turun, Y turun, Z mesti naik. Dia mesti ada dua yang sama, satu yang berbeza. Itu adalah ubahan bergabung. Kalau dua-dua sama, cantum. Kalau dua saja benda, langsung songsang. Setakat tu dia faham? Faham. Okay, alright. Okay, untuk petang ni saja, kita akan tumpukan dua saja dulu, ubahan langsung dan songsang. Kalau dua ni Najwa boleh kuasai, cantumkan apa akan simple je. Okay. Dalam tajuk ni, kita akan belajar dua benda je. Satu lah mengungkap, satu lagi lah mencari nilai. Dua je. Okay. So, saya akan tunjuk dua-dua. Dia ada step yang sama untuk semua keempat-empat ni. Step yang sama. Okay, soalan kata, soalan akan beritahu jelas-jelas kita. Akan berubah secara langsung ke, songsang ke. Okay, tapi kalau tercantum bergabung, dia tak beritahu. Dia cuma beritahu. Contohnya diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y dan songsang. Dia akan beritahu. Dia tak adalah kata bercantum bergabung. Dia cuma beritahu. Kalau melibatkan dua namanya, M berubah secara langsung dengan Y dan songsang dengan Z, itulah ubahan bergabung. Kalau M berubah secara langsung dengan Y dan Z, itu tercantum. Tapi kata M berubah secara langsung dengan Z, itu langsung. Itu yang beza dia. Dia kalau langsung saja dia akan sebut. Tapi cantum tak sebut. Dia cuma beritahu langsung songsang juga, tapi melibatkan lebih lembu. Okey. Ubahan langsung. Saya lagi nak beritahu lah. Saya akan slow sikit lah. Okey. Diberi bahawa M berubah secara langsung. Okey. Clue sini adalah dia kata M berubah. M berubah, dia kata macam mana rupa perubahan dia. Dia berubah secara langsung. Soalan beritahu. Berubah secara langsung dia kata. Dengan apa? Dengan N. Itu maklumat beritahu. So, langkah pertama kita untuk jawab soalan ni, first kali lah mesti ubah ayat ni kepada ayat matematik. Ni ayat bahasa ni, ubah ayat matematik. So, step pertama kita adalah ubah kepada ayat matematik. Dia ada 4 step tu. Okay, step yang pertama adalah kita ubah kepada ayat matematik. Ini bukan, ini apa saya terangkan lah. Okay, ubah kepada ayat matematik. Okay. So, simbol ubahan. Simbol ubahan kita gunakan macam simbol bentuk macam ikan rupa dia. Ubahan simbol macam bentuk ikan macam ni. Simbol alfa. Kalau belajar sains, belajar semua tu, belajar benda ni. Okay, ini adalah simbol ikan, simbol dia, ubahan. Simbol bentuk ikan. Jadi langkah pertama kita ialah kita ubah ayat bahasa kepada ayat matematik. Jadi Y, kita ikut soalan dia. Dia kata ini adalah M. So M lah. M berubah secara langsung dengan N. Tulis gitu ya. Ini step pertama. Kita ubah ayat bahasa kepada ayat matematik. Okay, step yang kedua ialah kita ubah lagi. Okay, step kedua adalah kita gantikan. Okay, gantikan simbol ikan tu, okay, kepada simbol sama dengan. Ubah simbol ikan tu menjadi simbol sama dengan. Okay, ubah simbol ikan jadi simbol sama dengan. Okay, akan ada huruf K. Akan huruf K. So step kedua kita ialah salin balik yang ini, tapi bila kita tukar simbol ikan saja, maka akan lahirlah huruf K. K tak kisah, kat depan kat belakang tak kisah. Ini step yang kedua. Masih belum ada markah lagi lah untuk step ni. Okay, step yang ketiga. Kita gantikan, okay. Kita gantikan nilai yang diberi, nilai diberi untuk cari K tu apa. Maksudnya ni kita guna maklumat ni. Maklumat ni akan dibagi. Okay, gunakan yang ini, gantilah dalam step kedua tadi untuk cari nilai K tu berapa. So, M dia kata 90. Sama dengan N dia kata 18. K salin semula. Tu dia. Dan kita kena selesaikan benda ni sampai dapat K tu berapa lah. So, untuk cari K, oleh sebab dia 18K, nak dapatkan K, maka buat macam mana? Bahagi. Okay, very good. Bahagi. So, K. So, 90 bahagi 5, dapatlah. 90 bagi 18 akan dapat 5. 5, tak ada negatif. Posisi 5. Okay.
Ini step yang ketiga. Okey, sampai dapat K. Dan step yang keempat, step yang keempat ialah kita tulis semula. Tulis semula step yang nombor 2 tentu dengan gantikan K. Itu step yang terakhir dia. So gantikan K. Siap. Okey, so ambil step ni balik. Cuma gantikan K tu dengan nombor tercari tadi. Dapatlah dia M sama dengan K. Yang K tu kita gantikan, letak di depan. 5 gitu. Siap. Bila kita ungkapkan, inilah dia langkah kerja dia. 4 step ni. Tapi step yang ada markah, step yang ketiga dan yang keempat sahaja. Cikgu, Saya. kalau saya nak buat 90 sama dengan K dalam kurungan 18 boleh? Tak ada masalah. Okey saja. Boleh. Yang penting nampak 18 tu lah. Okey. Okey, so markah pertama kat sini nanti dapat. Ini markah yang pertama dan ini adalah markah yang kedua. Ni tu. Step tu. Itu saja step dia. Okey, lepas tu, kalau soalan kata cari nilai, clue sini okey. Cari nilai. Bila sebut cari nilai, kita kena pergi step yang kelima. Okey. So langkahnya adalah step pertama adalah salin semula step yang keempat. Itu cara dia. Okey, step pertama ialah kita salin semula, step yang keempat. Ambil yang ni dulu mula, tapi tak ada bakal lah. Ni step dia. Step yang keempat ialah salin semula. Sorry, tuan ya. Okey, step yang keempat lah salin semula. Dari jawapan ungkap dia, dari ungkapan tadi. Okey, ungkapan. So tulis tu. Okey, dan kita gantikan. Salin semula step 4. Salin semula step 4. Okey, ada dia. Mata dah rabun. Okey, step 4. Okey. Jadi untuk buat soalan cari nilai, kita pergi step yang kelima iaitu langkah dia adalah kita salin dari step keempat tadi, gantikan nilai dengan maklumat diberi. Maklumat kata apa? Cari nilai M. Nak cari M tu berapa? Dia kata bila mana N dia adalah 13. So kita just gantikan saja maklumat dalam tu. Tu step dia. Nak cari nilai M ni dia kata, tapi yang kuning tu dibagi. So kita ambil step yang kelima tu, kita ganti dia. M nak cari. Yang biru tu tak cari. Tapi yang kuning tu dia bagi. Dia gantilah. So M sama dengan, 5 kali dengan, buat kurungan tu je. Gantikanlah N tu dengan 13. Gitu ya. Sorry. Okey. Gitu ya. Dan selesaikan je. Gunakan kata darab je. Dapat jawapan dia terus. So M sama dengan, clearkanlah jawapan dia gitu. 15, 65 kan dapat jawapan kan? 65. Itu jawapan dia. Inilah cara nak cari kalau dia kata cari nilai. Step yang tu. Sama soalan SIM juga. SIM sama. Ambil step keempat tu. Cuma kata kali ni dia kata M tu diberi. M tu diberi. M diberi. Tapi nak cari N pula. So typo sini cari nilai N bukan M. Okey. Cari nilai M, nilai N adalah M tu 74. Kali ini yang biru diberi, tak segi kuning pula. Secara dia, biru dia bagi. Salin balik 7.4. Itu. 7.4. Ini yang biru dia bagi. Dan nak cari yang N. N ni just tulis lah mula-mula tu. Sekarang dia kata, cari nilai N tu berapa. Saya tukar sikit. Alright, so untuk cari N, kalau dia 5N, nak hilangkan dia, hilangkan 5 tu lah. Kena hilangkan 5 tu. So, kiri kanan kita bahagikanlah dengan 5. Itu je cara dia. So, dapat jawapan nanti. So, kalau N sahaja sama dengan, pindahkan 5 tu ke sebelah kiri, jadilah operasi, kata orang apa? Pembahagian. Dah siap dah jawapan dia. So kita je ambil kat kita saja. 7.4 kita bagi 5 saja. 1.48. Alright. Jawapan boleh bentuk pecahan, perpuluhan. Tak ada masalah. Je. 1.48. Siap. Itu saja jawapan dia. Itu saja langkah kerja dia. Ini terhasil daripada 7.4 kita bahagikan dengan 4. Siap. Itu je. Cuma kita kena faham ayat tu betul-betul lah. Dia sebut apa. Berubah langsung dengan kuasa 2M ke kuasa 3M ke, bergantung dari ayat lah. Kalau silap faham nanti dapat jawapan lain juga. So kena hati-hati itu. Alright. Settle soalan nombor 1. Kita cuba lagi sekali soalan nombor 2. Nanti Najwa cuba buat soalan nombor 3 seterusnya lah.
Nah, yang ni dia kata apa? Dia kata M berubah. Sama juga. M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Ni ayat yang kita kena faham tu ni. Okay, dia kata berubah langsung dengan kuasa 2M. Okay. Bila sebut langsung, kena buat macam ni pun tak apa, tak salah. Okay. Alright. So, step pertama kita ialah ubah ayat bahasa kepada ayat matematik. Dia kata situ ialah M berubah, okay, secara langsung dia sebaris saja. Okay. Dengan apa dia kata? Dengan kuasa 2N. So, N dikuasa 2 kan. Okay, itu. Bukan 2N. N kuasa 2 itu. Ni step pertama kita. Tidak ada markah lagi mula. Step yang kedua kita ubahkan simbol sama dengan tu, sebut ikan tu, kepada sama dengan akan adalah huruf K. Ni step yang kedua. Akan ada huruf K. K tu kat depan tu saya tuliskan. Biasanya kita tulis kat depan lah. Okey. Dan step yang ketiga, baru ada markah. Gantikan step yang kedua tadi dengan maklumat yang ada. Dia kata ini M ialah 80 bila N-nya ialah 8. Kita just gantikan maklumat tu dalam persamaan tadi. Okey, langkah kerja sama gitu ya. Okey, so gantikan dia, maka kita berdapat dari situ. Okey. M dia ialah 80. Okey, masukkan 80 sama dengan N dia 8. Okey, masukkan 8 dikuasa 2 kan gitu. Menuju. Kemudian kita kembangkan. Okey, ni step pertama ni lah. Step inilah kita dapat markah yang pertama. Sebelum-sebelum tu tidak ada markah lah. Maksudnya tak buat pun tak apa, tak hilang markah. Ni markah yang pertama sini. Okey, lepas tu selesaikan sampai dapat nilai K. So 8 kuasa 2 dapat 64 bila nombor tak ke depan lah. Kemudian nak hilangkan K, nak hilangkan 64 tu, kiri kanan kita bagi dengan 64. So dapat dari situ. Kiri kanan bahagikan dengan 64. Okay, so 80 bahagi dengan 64. Okay, sama dengan, ni pun sama juga. 64 bagi 64K. Sebab kita nak hilangkan 64 tu. Okay, lagu tu. Dan akhirnya dapat jawapannya. K sama dengan, okay, just kalkulator je lah. Okay, 80 kita bahagikan dengan 64. Jawapan bentuk perpuluhan boleh, point boleh, tak ada salah. Okey je. Dapat 1/25 boleh. Okey. 1/4 boleh, tak kisah. Ataupun 5/4 boleh, tak ada salah. Okey je. Okey, alright. So 1/25 pun tak apa, tak kisah apa pun tak apa. Okey, dan pastikan, pastikan sebab ada murid sampai ni berhenti dah. Dia anggap dah siap dah. Sedangkan ungkap ni, kalau sebut ungkap ni, dia mesti salin balik step yang kedua tadi ni dan gantikan K tu. Itu baru betul-betul lengkap jawapan dia. So last sekali buat M sama dengan 1.25 N kuasa 2. Barulah lengkap jawapan kita markah yang kedua. Dia 2 markah di sini. Gitu. Okay. And then, bila sebut kata cari nilai sahaja, baru kita pergi step yang berikutnya. Okay. Kali ni ambil step yang ini, ambil yang ni, ganti saja. Dia kata cari M berapa kalau N dia ialah 12. So kita ambil semua itu. Ambil step ketiga ni, just ganti saja sini. Okay. N dia 12. So masuk je lah. 12 dikuasa 2 kan. Gunakan kata selesai jawapan. So ambil saja 1.25 darab dengan 12 kuasa 2. Okay, dapat jawapan dia 180. Dah selesai. Itu saja. M sama dengan 180. Dah dapat jawapan. Okay, markah dia pergantian tu betul 1 markah dan jawapan akhir tu 1 markah lagi. Begitu saja cara kerja dia. Yang ni pun sama juga. Untuk yang ni pun sama juga cara dia. Cuma ni lagi. Okay, ini cuma kali ni yang M tu dibagi. Sama, benda sama. Okay, tak je. 720 sama dengan 12. N tu tak cari. Okay, so kita hilangkan pecahan dulu. Okay, 125 tu hilangkan. Kita ganti ke lah. Kita ganti, kita bahagi ke lah. So bagikan. So langkah pertama kita adalah 720. Kita bahagikan dengan 1.25. Okay, akan dapat jawapannya adalah 576. Itu untuk N kuasa 2. Itu untuk N kuasa 2. Belum N lagi. So itu untuk N kuasa 2. Dapat 57 lah. Okay, step ni tak tunjuk tak apa, tak ada hal. Okay. 957. Cuba tengok saja tunjuk beritahu supaya kita nak rujuk. Dapat 576. Jadi berapa nilai N dia? Okay, so kalau kuasa 2 kita nak hilangkan, kita buat operasi. Kalau kuasa 2 kita buat apa? Untuk hilangkan kuasa 2, kita buat operasi. Bahagi.
Bahagi ke darab. Sekejap. Kalau kuasa 2, Kuasa 2 darab. Kot. darab kita bahagi kita darab. Kalau kuasa 2, kita punca kuasa 2 kan. Okey. Sini kita akan punca kuasa 2 kan dia. Maksudnya kita buat simbol topi tu. Simbol yang topi tu lah. Okey. Kita tekan kita tekan simbol topi tu, gambar topi tu. Topi yang ni. Tekan simbol yang ni. Masukkanlah 576 tu. Dapat jawapan dia. 24. Okey, right. Tu jawapan akhir. 576 tu untuk N kuasa 2. So jawapan dia lah yang ini. Okey, inilah langkah kerja dia. Dapat lagi 2 markah. Okey, selesai yang tu setakat tu. Okey, setakat tu boleh faham? Boleh. Okey, kalau boleh faham. Okey, sekarang saya bagi masa bukan dalam 3 minit cukup tak? Untuk buat soalan nombor 3. Boleh. Okey, cuba try. Alright. Okay, kalau hantar jawapan dalam grup tak apa. Nanti snapkan hasil dalam grup. Kita check sama tak apa. Okey. Okay, dapat apa boleh beritahu? Okey, sekejap. Cikgu yang nombor 1 dah hantar. Okey, sekejap saya tengok. Sekejap. Nombor 1. Kita tengok. Kita check terus. Okey, nombor 1 check tengok. Okey, first kali dia kata M berubah secara langsung dengan punca kuasa. Dah silap dah. Yang Najwa buat ni lah. Ini adalah N kuasa 3. Dia nak punca kuasa 3. Yang Kecuaian. Okay, alright. So tak apa, check balik. Okay. So yang pertama dia kata adalah N berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Dia kata punca kuasa 3. Kesilapan yang sangat besar lah tu. Okay, alright. So yang pertama kali adalah mesti buat simbol yang topi kuasa 3 tu. Tu punca kuasa 3. Yang buat tadi adalah kuasa 3. So memang automatik jawapan habis semua lah. Okay, tak apa, kecuaian. Okay, so ini langkah pertama. M berubah langsung dengan punca kuasa 3N. Langkah kedua, ubah nilai dia. Okay, akan ada huruf K. Dan step yang ketiga adalah
ganti maklumat. So memang jawapan Najwa memang salah habis lah. Tak apa. Tu baiki balik lah kecuaian tu. Okay, so langkah ketiga kata ialah, dia kata M ialah negatif 20. Okay, apabila N dia negatif 64. Tu step. Ini step yang pertama yang baru ada markah yang pertama lah kat sini. Okay, so ni markah pertama. Tapi itulah. Kalau exam SPM tu dia 6 markah memang out habis lah. Kerana kesilapan tak faham, silap faham sedikit je. Okay, so itu kena hati-hati. Alright, so lepas tu, okay, punca kuasa 3 bagi negatif 64 adalah negatif 4. So hati-hati itu nah. Ya, kita mesti buat, tekankan kita tu mesti buat, okay, punca kuasa 3, okay, shift ni negatif 64. Okay, akan dapat jawapan dia negatif 4. Okay, alright, so dapat gitu. Negatif 4, kemudian hilangkan negatif 4, kiri kanan kita bahagikan dengan 4 negatif. So, dapatlah sini negatif 4 dekat sini dan negatif 4 dekat sini. Mesti bagi sama lah, ikut simbol dia. Kemudian, bila simbol sama, kali positif dan last kali K sama dengan 5. K tu letak kiri apa lagi cantik lah, tapi letak belah kanan pun tak ada masalah. Okey, sebab tak hilang markah pun. Dan step ini, ambil step ini, gantikanlah K tu dengan 5. Inilah langkah kerja dia. Okay, untuk yang pertama tu M sama dengan 5 punca kuasa 3N. Bila sebut ungkap, sampai sini sahaja step dia. Tak boleh habis lah. Okey. Bila kata cari nilai, baru kita ambil step yang ini tadi ni, gantikan. Okey, kali ni dia kata apa? Dia kata M ialah 343. So kita ambil nilai tu. Just ganti saja M dia dengan 343. Okey, masukkan 343 sama dengan 5 punca kuasa 3N. Okey, ni gantian ni satu markah dapat. Ni markah yang kedua kat sini, yang ketiga sini, okey, yang keempat ialah inilah. Okey, kita gantikan maklumat tu. Kemudian nak hilangkan 3 tu, nak hilangkan 5 dulu mula. Okey. Nak hilangkan 5 dulu, kiri kanan kita bahagi 5. Per 5 dan per 5. Okey, tu. Okey, per 5 per 5. Okey, lepas tu selesaikan. Dah tinggal lagi. Okay, sebelah kiri hanya tinggal ini saja. Dah tinggal ini saja. Taklah sebelah kanan, sebelah kiri tak apa. Okay, sama dengan 343. Okay, 343 kita bahagikan dengan 5 akan dapat jawapan 68.6. 68.6. Okay, itu langkah dia. Oh, saya silap WhatsApp, sorry. M sama dengan, okay, typo. M sama dengan 5. Okay, punca kuasa bagi 343. Saya set lagi ya. Okay, so punca 3 bagi 343. 343. Okay, dalam exam kita ubahan ni dia paling banyak pun sampai kuasa 3 dah, tak pergi sampai kuasa 4. Okay, so dapatlah M sama dengan, just tekankan kita sahaja 5 darab dengan punca kuasa 3, 343, dapat jawapan 35. Itu jawapan dia. Last sekali. Okey, gitu. Step dia. Markah yang ke akhir tu lah. M sama dengan 35 tu. Okey, tu step dia untuk buat soalan ni lah. Just darab je. Ni sini nak buat kurungan pun tak apa, tak buat kurungan pun tak apa, tak ada hal, okey je. Yang penting kita nampak lah M kali dengan nombor tu lah. Okey, dan untuk yang C pula pun sama cara juga. Ambil step keempat ni, just gantikan saja ikut soalan. Okey, kali ni soalan kata M tu bagi negatif 5 dan N nak cari. Tu step dia. Ni tadi, saya typo tadi, tak ya. Okey, alright. Okey, di sini M dibagi, N nak cari. So langkah pertama, okey, yang ini. Kita hilangkan 5 dulu. Kita hilangkan 5 dulu. So kita bahagilah 5 kiri dan kanan. Okey, kalau ada bentuk itu, bahagilah 5 di kiri dan 5 di kanan. Akan dapat nanti ialah negatif 3. Okay, akan dapat nanti negatif 3. Itu step dia. Okey, dapat negatif 3 nanti. Dia dapat negatif 3 nanti, itu untuk N kuasa 3, punca kuasa 3N. Okey, punca kuasa 3N ni ialah negatif 3. Tapi berapa N dia?
Berapa N dia? Untuk yang ini, nak hilangkan topi ni, kita kuasa 2-kan. Kalau kuasa 3 tadi, kita punca kuasa 3. Untuk punca kuasa 3, kita kuasa 3 dia. So, last kali dapatlah N sama dengan negatif 27. Iaitu negatif 3 tu dikuasa 2-kan. Macam dapat benda ni, dapat daripada negatif 3 tu, kita kuasa 3-kan dia. So, buat kurungan, masukkan negatif 3 tu. Kalau tak buat dia takut risiko tersilap masuk kalkulator ni, dapat jawapan berlainan. Gitu cara dia. Okay, alright. Okay, tak apa, tak ada salah tersilapkan hitungan tadi. Okay, sekarang ni cuba buat. Kali ni kita buat, cuba buat tanpa ada kesalahan. Cuba try. Okay, 3 minit. Dalam soalan kita experience dia mungkin guna huruf M, N, P, Q, S. Ikut soalan lah. Dia biasanya gitulah. Cikgu macam tu ke tulis? Mana? Sekejap ya. Okey, dia kata M berusaha dengan. Okey, betul. Okey. Okey, langkah pertama betul. Maksudnya M sama dengan N. Lepas tu K tu macam mana? Okey, yang N tambah 3 tu kita kurungkan. Oh. Okay, right. Step pertama tu betul dah. M sama dengan N tambah 3. Betul dah tadi dah. Okey. Step yang kedua kita ubah mana-mana keadaan huruf K. Yang tu kita kurungkan dia. N tambah 3. Buat itu. Okey. Okey, akan dapat K sama 5.5. Lepas tu jangan lupa tulis balik step yang kedua tu. Gantikan K tu dengan jawapan dia lah. Alright, okey. Ungkapkan. Ni jawapan A lah. Check tengok. Markah pertama dekat kita mula buat pergantian. Dan markah ketiga lebih kita tulis semula step yang kedua tu untuk markah yang kedua. Okey, untuk yang B saudara. Okey, untuk yang B pula, step pertama kita gantikan maklumat yang dibagi dalam soalan step 4 tadi, okey. Kali ni dia kata cari M berapa? Kalau N tu ialah negatif 8. So gantilah. Negatif 8 tambah 3. Kemudian M sama dengan 5.5 kali dengan negatif. Negatif 5 dan selesai dapat jawapan. Itu saja. Okay, dapat negatif 27.5. Itu je jawapan dia. Okay, untuk soalan B. Dan untuk soalan C pula, sama cara juga. Tapi kali ni N tu dia bagi. Letakkan 99 kat sini, letak 99 sini. Okay, tambah dengan 3. Okay, lepas tu 5.5 kali dengan, okay, sorry. Tu terbalik. Okay, ini 99 sama dengan, okay, N tambah 3. Kemudian hilangkan 5.5 tu dulu. Kiri kanan kita bahagikan dengan 5.5.
Okay. So kiri kanan tu bagi 55. So per 5. Yang ni tak tunjuk tak apa. Pergantian tu pun dah dapat markah dah. Okay. Step yang ini tidak perlu tunjuk. Okay. Tidak ada markah pun kalau buat. Buat salah pun tak apa. Tak ada salah. Okay. Lepas tu akan dapat. Okay. 99 bahagi 5.5. Akan dapat jawapan 18 nanti. Okay. Itu untuk N tambah 3 sama dengan 18. So berapakah nilai N dia? Oleh sebab 3 tu kita pindahkan ke sebelah kanan. Okay. Tambah akan ditolak. Dapat akhir jawapan dia adalah 15. Terhasil daripada kita tolakkan jawapan tu 18 tolak 5. Okay, ini hasil dia 18 tolak 3. Dapat 15. Itu saja jalan kerja dia. Okay, settle. Simple je benda dia, senang je. Okay. Kadang-kadang soalan bagi bentuk ayat sepenuh gini. Kadang-kadang soalan bagi bentuk rajah, bentuk jadual begini. Okay. Kadang-kadang soalan bagi bentuk jadual, kadang-kadang soalan bagi bentuk ayat. Dia bergantung soalan lah. Okay. So sekarang kita tengok soalan nombor 5. Okay, saya buat tu. Okay, kali ni soalan bagi dalam bentuk jadual. Tak kisah bagi jadual ke apa ke. Yang penting kita faham ayat tu. Ayat kata diberi M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Ni ayat dia. M berubah secara langsung dengan punca kuasa M. Clue kata langsung. Ingat, bila langsung ni dia sebaris sahaja jawapannya. Tidak ada pecahan-pecahan apa-apa. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sedikit apa kata orang? Tak payah. Okey, tak apa. Okey. Step yang pertama kita ialah sama tadi. Ubah maklumat bahasa kepada ayat matematik. So, ayat pertama kita adalah, okey, ayat pertama kita boleh skip kan, tak ada masalah. Okey. Dia kata itu adalah M berubah. Okey, ayat step ni nanti bila dah mahir boleh skip kan, tak ada hal. Okey, boleh skip sebab tak hilang markah pun. Okey. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Okey, punca kuasa topi. N. Kadang-kadang soalan bagi bentuk begini. Kadang-kadang soalan bagi bentuk begini. Dia bagi N kuasa setengah. Ni pun boleh juga. Ini pun namanya punca kuasa juga ni. Kalau 1/2 ni lah punca kuasa 2. Kalau 1/3 punca kuasa 3. Kadang-kadang soalan bagi bentuk itu. Boleh. Mana-mana pun tak apa. M berubah langsung songsang ni tak ada masalah. Nak guna yang bentuk itu pun tak apa. Topi tak apa. Bentuk yang setengah pun tak apa. Tak ada masalah. Diterima je jawapan kita. Salah satulah. Okey. Step yang kedua ialah kita tukar kepada sama dengan. Tapi itu pun tidak ada makan lagi. Okay, ni kita tukar. Bila ada sama dengan, ingat lagi sekali lah. Ada K depan. K tak depan tak apa, belakang tak ada salah, OK je. Okay, M sama dengan K. M sama. Okay, step yang ketiga barulah ada markah. Bila mana kita buat penggantian maklumat. Okay, untuk maklumat, jadual ni yang lengkap adalah yang ini. Nilai M ada, nilai N ada. Kita guna yang ini untuk cari K. Gitu. So kita ambil itu, gantikan saja untuk cari nilai K dia. So dia kata itu M dia adalah 24. 24 sama dengan N dia 16. Masukkan 16 itu. Kemudian punca kuasa 16 adalah 4. Jadi 24 sama dengan 4K. Jadi K-nya berapa? 24 bahagi 4. Dapatlah 6. Itu step dia. Dan jangan lupa step akhir kali, tulis balik step yang kedua tadi, gantikan K dia dengan 6. Itu saja. Okay, K sama dengan 6 punca N ataupun M sama dengan 6 punca N ataupun beginilah. Salah satulah, mana-mana tak apa. Itu step dia. So bila sebut ungkapkan sampai step ini sahaja bukan memadai, cukuplah. Tapi ramai calon dia kadang-kadang terbuat sampai dekat sini saja. Dia sebut sampai sini ya. Sebab dia tersilap faham. Okay, so ada selalunya dalam exam ramai calon buat macam ni. Sampai dekat K dia berhenti. Itu yang menyebabkan rugi markah tu sebab yang cara ni baru macam ni dah K. Bukan ungkap lagi. Ungkap tulis semula step tu sampai dapat nilai yang sebenar tu. Okay, ni step yang kita ni lah. Ni kesalahan jawab lah. Dia mesti sampai sini, jangan. Dia mesti sampai habis. Kalau buat ujian ni panjang-panjang ini, markah 1 je. Sedangkan dia markah 2, terakhir bawah ni. Okey, lepas tu soalan kata, cari nilai P dan Q. Di sini ada 2 soalan. Satu cari P. Okay. N diberi,
M nak cari. Yang ini pula M diberi, N nak cari. Tak kisahlah macam mana pun, cara sama. Okey, cara sama. Untuk cari nilai P, gantikanlah maklumat dalam tu. Okey, ambil step yang ini sama. Okey, untuk cari nilai P. Dia kata apa itu? Untuk P tu ialah untuk nilai M. Okey, N dia bagi. Ganti je lah. Okey, M ni gantikan dengan P. M ni ganti dengan P. Dan N dia ganti dengan 144. Punca 144, 12. Jadi P sama dengan 6 kali 12. Dapatlah P sama dengan 72. Siap untuk yang P. Okey, untuk yang Q pula sama cara tapi gantikan maklumat tu dengan nilai Q pula. Okey, di mana dia kata P-nya tahu 80. Kurungan ni pula ialah Q. Gantikan itu. So bila ada bentuk begini, hilangkan 6 dulu, maka kiri kanan kita bahagikanlah dengan 6. Okey. Bagi 6. Ini bahagi 6, kiri pun bagi 6. Ini pun bagi 6 juga. Okey, tapi langkah ini tidak wajib tunjuk. Dia penting tunjuklah pergantian awal tadi. Lepas tu 80 bahagi dengan 6 dapat 13.33 tu ambil bentuk pecahan. 40/3 lah. Okey, dapat 40/3. Sini. Jadi untuk punca Q, okey, punca Q ialah 40/3. Lepas tu nak hilangkan punca, kita kuasa 2kan. Last kali lah. Last kali kita punca kuasakan, dapat jawapan akhir sekali. Q sama dengan, okey, 40 kuasa 2, okey, 40 kuasa 2 dapat 1600. 3 kuasa 2 dapat 9. Bentuk pecahan wajar boleh, tak wajar boleh, tak ada masalah. Yang penting ada jawapan lah. Gini jawapan dia. Okey, kita kuasa 2kan dia. Itu jawapan dia. Kita kuasa. Kalau punca kuasa, kita kuasa 2kan dia. Ini langkah kerja je lah. Dapat jawapan selesai. Boleh ikut Boleh. Okey, alright. Okey, yang ni pula. Pun sama cara lebih kurang kat atas tu. Okey, yang pertama tu, yang lengkap ini digunakan untuk mencari nilai K. Okey, yang lengkap tu untuk cari nilai K. Itu dia benda dia. Okey, yang lengkap ni adalah untuk cari nilai K. Okey, yang ini untuk cari nilai X lah. Ini cari nilai Y. Guna yang ini untuk cari nilai K lah. So langkah kerja sama sahaja. Okay, so nanti Najwa buat kemudian. Cuma dekat sini dia ada satu ni lah. Dia ada satu soalan kebat sikit ujung tu. Yang kita mula-mula soalan B tu cari P saja. Tapi yang C tu dia cari 3P tolak Q. Maksudnya kena cari nilai Q dulu. Lepas tu sambung lagi kerja dia. Sambung kerja lagi. Sebab apa? Bukan dia minta cari P dan Q saja. Dia minta cari 3P tolak Q. Cari dulu P berapa, Q berapa. Yang gantikan dalam maklumat yang ini. Nanti kalau kerja ini kita patah balik buat lah. Kita lompat dulu. Okey. Saya lompat balik. Okey. Dan selalunya, setakat je lah. Selalunya dalam exam akan keluar soalan berbentuk yang selesai masalah. Bentuk ayat-ayat, bentuk raja, betul lah. Okey. Contoh soalan. Encik Samad sedang mengisi air dalam sebuah bekal. Dia bagi cerita gitu. Tak kisah, dia bagilah ayat macam pun. Yang penting kita dapat tangkap ayat tu. Dia kata, diberi bahawa isi padu air iaitu V yang dapat diisi dalam bekal itu berubah secara langsung. Nampak kata tu? Berubah langsung. Dia kata isi padu iaitu V. Okay, dia kata, so V berubah secara langsung dengan masa iaitu M dalam minit. Itu maklumat yang kita kena tahu. So langkah kerja pertama kita adalah tukarkan ayat tu. Jadi dia kata apa? Dia kata V berubah secara langsung. Okay, kalau kita dah mahir dah, boleh skipkan step yang kedua tu. Terus buat ya. V sama dengan, okay, bila ada sama dengan, ada huruf K lah. K. Iaitu M untuk minit. Ini langkah pertama. Sama juga. Tak ada markah pun lagi untuk step pertama ni. Sebab markah pertama kita ganti betul. Okay, apa gantian dia? Ni maklumat ni. Dia kata diberi. Diberi bahawa
375 liter air dapat isi dalam masa 15 minit. Inilah maklumat untuk cari K. Okay. So kita ganti tu. Dia kata airnya 375. Masanya 15 minit. Okay. Kalilah dengan K tu. Nak hilangkan 15 ni. Oleh sebab dia 15K operasi pendaraban. Nak hilangkan kita bahagikan. So dapatlah K sama dengan nanti. K sama dengan 375 bahagi dengan 15 dapat jawapan 25. Okey. Ini terhasil daripada 375 dibahagikan dengan 15. Okey. Tapi pastikanlah jangan berhenti kat sini je. Tulis mula yang ini cuma gantikan K tu dengan 25. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Okey. So markahnya yang pertama adalah gantian tu betul. Ini markah pertama kat sini. Okey. Lepas tu markah kedua adalah dekat. Kita tulis jawapan akhir ni lah. Ini markah yang kedua. Okey. Kemudian soalan kata berapakah air dapat diisi dalam masa 0.45 jam. Di sini kena hati-hati sebab ada murid, okey, mungkin dia buat gini. Dia gantikan maklumat tersebut, terus dia buat 25 kali dengan dia buat 0.45. Gini dia buat. Saya silap lah. Sebab apa? Sebab masanya ni dalam minit. Dibagi dalam jam. So kena hati-hati dekat situ. Takut silap. Dia pastikan ditukar dulu jam ni kepada minit. Jadi untuk tukar jam kepada minit, kita pun kena jam kedua kita kena darabkan dengan 60. Okey. Nak terus tulis 75, tak apa, tak ada salah, okey je. Gini. Ataupun tulis terus saja 25 kali dengan, okey. Gantikan saja dengan ini ialah 0.45 kali dengan 60, okey, dapat 27 minit. Okey. Gini. Sama ada yang atas ni atau yang ni lah, salah satu lah. Tapi pastikan ditukar kepada minit. Okey, tak tukar minit ni hilang. Memang salah habis lah. Okey, tukarkan. Okey, tukar jam kepada minit. Okey, kita akan buat operasi darab 60. Tu markah dia lah. Okey, jangan terus darab dengan 0.5. Memang salah habis lah. Sebab maklumat kita lah masa tu dalam minit. So dapat jawapan 25 kali 27 dapat jawapan 675. Okey. Unit tu tak tulis, unit meter sentimeter tak tulis, tak apa, tak ada masalah, okey je. Okey. Seterusnya soalan kata, berapa lamakah masa diperlukan untuk mengisi air sebanyak 5250? Ini soalan kedua. Okey, sekarang dia kata nak cari masanya berapa. Dan masa pula dia kata nak dalam jam. Masa dia nak dalam jam. Yang tadi tu. Jadi langkah pertama sama. Tetap ambil yang ni juga. Okey. Dia kata apa itu? Dia kata cari nilai tempoh masa bila airnya isi padu ni adalah 5250. Okey, itu. Sama dengan M nak cari. M tu nak cari berapa? Okay, so untuk itu nak hilangkan 25 dulu. Kena hilangkan ni dulu. Nak hilangkan yang ini oleh sebab dia 25M, operasi darab, nak hilangkan kena bahagi. Kena bahagi. So apa kita buat? Bahagi je lah. Okay, bahagi sajalah. Kiri kanan kita bahagi dengan 25, dapat jawapan. Okay, 5250 kita bagi 25, dapat jawapan 210. Jadi M sama dengan 210. Okey. M sama dengan 210. Okey, tapi kalau pelajar bagi jawapan begini, markah hilang satu. Sebab apa? Sebab yang dia bagi ni ialah dalam minit. Soalan minta dalam jam. Dia pastikan last sekali. Last sekali M sama dengan, okey, kena dapatlah 210 dibahagikan 60. Dapat 3.5 jam. Sebab apa? Sebab soalan minta, ya saya. 520 bahagi dengan 25. 5,250.
5250 bagi 25. Dapat 210. Okey. So yang ini 210 dibahagikan dengan 60 sebab nak tukar kepada jam. Okey. Tukar kepada jam. Tukar kepada minit, darat 60. Tukar kepada jam, ada ni. Baru dapat jawapan begini. Baru dapat markah yang terakhir. Kalau bagi 210 saja, tidak ada markah pun. Okey, selesai yang tu. Okey, sekarang cuba satu soalan yang ini. A, B dan C lah. Cuba sekali dua-dua. 3. Soalan untuk kebat ni biasanya soalan bahagian B ni. Kadang-kadang exam tu 12 minit. Tapi untuk hari ni tak ada sebagai 12 minit. Sebagai masa maksimum 2 minit, 5 minit lah. Okay, silakan cuba. Tangkap dia punya ayat-ayat utama dia. Okay, dapat jawapan. K dia berapa? Okay. Cikgu dah hantar. Ya, saya tengok jap. Okay, kita tengok. Okay, yang pertama F berubah langsung G. Okay, betul. Dia sambil jap. Copy jap tu tak sini.
Okey, step yang pertama F berubah selangsung dengan G. Okey, betul yang tu. Okey, sorry. Okey, yang pertama betul. Kemudian dia kata, okey, gantikan. Okey, dia kata tu maksimum. Okey, ni pun betul juga. Tak salah. Okey, ni markah pertama. Kemudian selesai, okey, dapat K, settle. Okey, ni tak tulis tak apa, tak ada salah. Okey je. Yang penting nampak ni dah okey dah. Sebab dia nak nilai K tu. Bukan, okey. Yang ni adalah bagai ungkap lah. Tapi saya tak minta pun. Sebab minta cari K saja. Tapi tak apa, tunjuk tak ada hal. Okey. Okey, kemudian step yang kedua. Step yang kedua. Tak bagi. Tak. Okey, right. Jika memakai. Okay, yang kedua, yang B tu kena hati-hati sikit. Soalan minta kata, dia kata tu jumlah penyertaan ialah 415 orang sahaja. Okey, dan dia kata, kali ni soalan minta kata, bukan kata cari berapa jumlah kutipan. Dia minta cari ialah berapakah beza kutipan. Itu kena kata beza kutipan. Keluar beza. Okay. Alright, cuba try. Cikgu dah send. Okay. Alright, let's check tengok. Okay, good. Betul juga. Settle. Okay, C. Okay, nombor 2 betul. Okay, nombor C pula. Okay, berapa nilai G dia?
45. 45 tak betul, sikit sangat tu. 45 tu Apa? harga. Okey, soalan soalan C. Oh. Okey, yang C tu kata, dia kata untuk ukuran promosi yang agresi, dia kata yang ni tadi dia buat petitan awal, akhir dia buat promosi banyak, so orang ramai masuk. So, dia pun masih lagi mengekalkan kadar yuran sama. Maksudnya yuran dia sama. Maksudnya tadi masih lagi 45 yuran dia. So yuran dia masih lagi 45. Okay, dia punya G tu masih 45. So kita ganti je lah G tu 45. So berapa orangkah yang masuk? Okay, yuran masih kekal ni, masih kekal lagi G ni, masih kekal 45. Tapi sekarang dia kata berapa orangkah yang masuk? Sekarang ni dia kata kalau dapat kutipan kurang 750 daripada 30,000 ringgit. Itu memang kita tahu. Kutipannya lah kurang 750 ringgit daripada 30,000. Maksudnya kutipannya lah sebanyak 29,050 ringgit. Itu maklumat kita. Ini kutipannya. So berapa orang yang join? So dapat begini. So berapa G dia? G dia just bahagikan saja. So untuk dapat G dia, just buat saja 29,500 tu bahagi dengan 45. Dapatlah 650. Terhasil daripada 29,250 kita bahagikan dengan 45. Okay, sebab dia kata harganya, yurannya masih sama, tidak berubah. Ini cara dia. Okay, alright. Ni adalah ubahan langsung. Okay, sekarang kita tengok pula yang kedua. Ubahan songsang. Boleh faham tadi langsung Boleh. Cuma kena faham tadi sama ada ayat tu kata berubah secara langsung dengan X, kuasa 2X, punca kuasa 2X, kuasa 3X atau macam mana. Bukan tu soalan tu. Okay, alright. Okay, yang kedua. Ubah songsang pula. Okay, jadi ubahan langsung tadi, ubahan langsung tadi, dia punya bentuk ayat adalah sebaris. Okay, sebaris. Maksudnya, ubahan langsung, bentuk tulisan dia adalah, bentuk tulisan dia adalah Y berubah, Y berubah, langsung dia berbentuk sebaris sahaja dengan benda tu. Dia tidak ada apa-apa poin-poin lah. Untuk ini. Inilah simbol bagi ubah langsung. Dia sebaris sahaja. Yang kedua ialah ubahan songsang. Ubahan songsang, dia punya cara adalah sama cara kira dengan ubahan langsung. Cuma beza ialah cara penulisan dia. Kalau tadi langsung, dia sebaris. Kalau songsang ni, dia berbentuk pecahan. Bentuk pecahan. Dia kayak di Y berubah, dia tak kisah huruf apa pun. Jadi Y berubah, nampak seperti songsang sahaja, terus kita ingat bentuk pecahan, 1 per. Dia bentuk pecahan. 1 per, yang songsang dekat bawah. Songsang dekat bawah. Ini bentuk dia. Inilah ubahan songsang. Dia berbentuk pecahan, berada di bahagian bawah. Contoh, kita P berubah secara songsang dengan Q. Soalan betul jelas ni kita. P berubah songsang dengan Q. Ini ayat dia. Di langkah pertama samalah ubah dia. So dia kata P berubah songsang 1 per. Dengan apa? Dengan Q. Itu step yang pertama. Tidak ada markah. Step yang kedua, tukar simbol ikan kepada simbol sama dengan, akan adalah P sama dengan. Mesti ada huruf K juga. Dan K sentiasa berada di sebelah atas. Begitu step yang kedua. Dan step yang ketiga, ganti maklumat. Maklumat yang ni lah. Ini maklumat dia. Gantikan maklumat ini. Dia kata itu ialah P sama dengan 30. Ganti je. P sama dengan 30. Apabila Q dia 8. Ganti gitu je. Inilah markah yang pertama. Lepas tu, nak dapatkan nilai K dia, just darab silangkan saja ke sebelah kiri. Maka dapatlah K dia ialah 240. Gitu. Dan macam biasa, pastikan jangan lupa salin pada step yang ini, gantikanlah K tu dengan 240. Inilah dia step cara untuk mengungkap. Nampak ungkap, inilah step dia. Ini step dia. Step pertama, tulis ke ayat matematik. Step yang kedua, tukar sama dengan, jadi sama dengan. Step yang ketiga, ganti nilai. Step selesaikan sampai dapat huruf K tu,
Dan step yang keempat adalah salin semula. Step keempat adalah salin semula, gantikan K tu. Tu step dia. Sama je macam tadi. Beza dia adalah dia ada per. Okay, dah dapat yang itu, maka yang B ni, B dan C sepatutnya boleh betul lah. Okay, so untuk yang B tu, gantikan. Dia kata itu adalah P-nya. P-nya, dia kata. P-nya adalah nak cari, bila nak Q dia, negatif 16. Just ganti sahaja. Gitu je. Dapat jawapan terus. P sama dengan. Okay, dapat sama dengan, P sama dengan negatif berapa nanti. Okay, P sama dengan, okay, 240 bahagi 16. Negatif. So 240 kita perkan dengan negatif 16. Okay, dapat jawapan tu. Itu saja. Dapat negatif 15. Gitu je jawapan dia. Dan yang C pula pun sama cara juga. Just ganti saya ikut tempat dia. Kali ni dia kata Q dia bagi tahu. Q dia kata, P dia bagi tahu 19.2. Gantilah. 0.2 sama dengan, okay, Q nak cari. So untuk dapatkan Q tu, okay, nak cari yang di bawah, atas bahagi tepi. Jadi Q sama dengan, okay, 240 kita bahagikanlah dengan 19.2. Okay, dapat jawapannya 12.5. Gitu je. Okay, macam mana dapat yang ini? Ini terhasil daripada, okay, kalau kita nak buat betul-betul lah. Kita tengok contoh, takut tak ingat ke apa. Tengok jenis maksud dia ke ni. Okay. Mula-mula Q tu pindah ke kiri. Jadilah 19.2 Q sama dengan 240. Jadi untuk Q sahaja, kita bahagikan. Ini langkah kerja sebenarnya, tapi saya skipkan. Okay, so untuk dapatkan nilai Q tu, kiri kanan kita bahagikan dengan 19.2. Okay, so 19.2 Q di kiri dan 19.2 di kanan. Inilah benda dia. 240 bagi 19.2. Artinya dapat 12.5 tu. Ini terhasil macam tu. Cuma dia tak wajib tunjuk tu, saya tak tunjuk tu kat situ. Tapi inilah cara dia. Kalau kita nak betul-betul ni lah macam ni. So mula pindah ke kiri jadi 19.2Q. Kemudian selesaikan. Okey, itu jawapannya lah. Yang penting lah kita pandai tukar ayat kepada ayat matematik tu. Okey, contoh yang kedua. Dia kata sini, P berubah secara songsang dengan kuasa 3Q. Okay. Yang ni paling penting kali lah ayat pertama ni. So dia kata P berubah songsang, jadi sama step dia, dengan kuasa 3Q. Q tu dikuasa 3 kan. Bukan kata 3 depan. Ini kalau kata 3 kali Q. Tapi dia kata 3 kuasa 3, Q kuasa 3. So kuasa 3 kat sini. Gitu. Step pertama. Step yang kedua kita ganti ni, gantikan huruf K. Gantikan huruf K. Okay, simbol ikan ni jadi tukar ni. Dapatlah huruf K kat atas ni. Step yang ketiga, ganti maklumat apa? Yang ni maklumat dia. Dia kata P15 bila nak Q je ialah 4. So ganti je lah. P15 Q je ialah 4 dikuasa 3 kan. Nak buat kurungan pun tak apa, tak buat pun tak apa, tak ada hal lah. Okay, gitu. Dah selesaikan, darab ke tepi. Jadi K sama dengan, selesaikanlah tu. Okay, step dia. Okay, dia buat satu tak apa. Okay, 4 kuasa 3, 64. Kalau buat satu-satu step dia tak apa, boleh. Okay, kemudian nak hilangkan 64 tu, kiri kanan didarabkan. Jadi K sama dengan 14 kali dengan 64 lah. 14 kali 64. Okay, dapat itu adalah 896. Okay, macam dapat 896 ni, dapat daripada 14 darab dengan 16. Cikgu, 15. Okay, alright. Sorry, typo tak pasal. Okay, so 15. Okay. Okay, 15 sini, 15 sini. Okay, alright. So, darab dengan 15. Okay, dapat 960. Okay, alright. So, 15 kali dengan ni dapat 64. Okay, selesai. Dan jangan lupa tulis semula yang tadi. Gantikanlah K tu dengan 960. Itu kalau sebut ungkap, mesti sampai dekat sini lah. Tak sampai sini, hilang markah 1. Okay, lepas tu, just selesaikanlah. Dapat yang ini pun, dapat ini. Yang kedua ni kena disimpul lah. Okay, sekarang dia kata, carilah nilai P bila mana Q dia
negatif 5. Just ganti saja ni. Kalau dia negatif, buat kurungan lah, negatif 5. Okay. Tekan kereta saja, tu dapat jawapan. Tak ada susah banyak lah. Nak buat step tu tak apa, boleh juga, tak ada hal. Okay, nak buat step tu boleh ke? Kita kembangkan ni, dapat itu negatif 125. Boleh, tak ada salah. Okay. Cuma buat apa kita nak buang masa. Kalau kita boleh cepatkan. Right? Okay, dapat P dia sama dengan. Okay, so 960 kita perkan dengan kurungan negatif 5 lah. Okay, negatif 5 kuasa 3. Okay, dapat jawapan dia. Negatif 17, negatif 7.8 boleh. Okay, negatif 7.8 boleh. Begini pun tak salah. Okay je. Okay, selesai kat situ. Okay, mana-mana tak apalah. Pecahan boleh, perpuluhan boleh, tak ada hal ke je. 7.68 boleh. Okay, tak kisah. Yang penting jawapan betul je. Okay, dan seterusnya yang ini pula. Dia kata cari nilai Q bila P dia ialah 15/8. Sama cara. Okay, kali ni dia kata P dibagi 15/8. Okay, Q nak cari berapa? Okay, jarak silangkan. Jarak silangkan dapat kat situ nanti 15Q sama dengan 960 kali dengan 8. Sorry. 960 kali dengan 8. 960 kali dengan 8. Dapat jawapan belah ni 7680. Lepas tu hilangkanlah 15 tu. Ni Q03. Untuk jadi Q03, Q03 hilangkan 15 tu. So kita bagi 15. 7680 tu kita bagikan dengan 15. Dapat jawapan dia 512. Itu untuk 512 ni untuk Q03. So berapa Q dia? Untuk cari kuasa 3 nak hilangkan dia, kita pun punca kuasa 3 kan dia. Dapat jawapan dia 8. Punca kuasa 3 bagi 512 adalah 8. Tu akhir sekali. Cara dapat yang ni terhasil daripada kita buat punca kuasa 3 bagi 512. Alright. Tu cara dia. Settle. Yang ni pun sama lah. Siapa kena faham tu. Kali ni dia kata punca kuasa 2 lah. Kita lompat sikit soalan dulu. Cuba buat soalan nombor 4. Nombor 3 tu buat kemudian. Cuba buat soalan nombor 4. Dia kata P berubah secara songsang dengan 2Q/5 dan P25 bila Q sama dengan 4. Ungkapkan P sebutan Q. Yang kedua cari nilai P bila Q dibagi. Dan ketiga cari nilai Q bila P dibagi. Cuba try. Dapat jawapan? Sekejap. Alright.
Bagi jawapan akhir tak apa. Saya check jawapan akhir ya. Kalau betul-betul maksudnya yang kerja tu betul lah tu. Cikgu, jalan kira tu betul tak yang saya send tu? Tengok. Sebab kan kena pecahan tapi Okey, jalan kerja dia aja pecahan mesti 1 per 2Q tolak 3. 1/2. Okey, tak apa, saya check tengok. Okey, langkah pertama sama juga tadi. Okey, P dia mesti berubah langsung dengan 1 per 2Q tolak 5. Tu step dia. Nak selamat, kurungkanlah dia, tak apa. Tak kurung. Kurung kan? Tu step pertama. Yang kedua, ubah sama dengan K ada. K sentiasa dekat atas lagu tu. Step yang ketiga, ganti maklumat. Maklumat kata P dia 25. Okey, P dia 25. Bila mana Q dia 4. Okey, ganti ni. 2 kali 4. Okey, 2 kali 4 tolak 5 tu. Macam tu lah. Okey, 2 kali 4 tolak 5. Okey, so selesaikan itu. Dapatlah kat seterusnya. Okey, nak buat step ni panjang boleh, tak ada salah. Okey je. Okey. So 2 kali 4 8. 8 tolak 5 dapat 3 sini. Bawah dapat 3. Kemudian lepas tu hilang habis. Okey, atasnya ada huruf K. Okey, bawah ni per. Okey, lepas tu hilangkan 3 tu sebab dia pecahan, pindah ke kiri. Darab. Jadi K sama dengan 75. Dan akhir sekali, salin semula ini gantikanlah K dia dengan 75. Begitu. Ini step yang pertama. Jawapan dia. Oh, coy. Okey, 75 sini. Ini step yang pertama lah. Yang bawah tu nak buat kurungan tak apa, tak buat pun tak apa, tak ada masalah, okey je. Yang penting yang wajib lah, yang ni lah, yang wajib tunjuk. Yang ini wajib tunjuk pergantian ni. Bawah ni nak terbuat 3 pun tak apa, tak ada hal. Okey. Tapi kalau boleh tunjuklah bahagian macam ni supaya dia penanda kertas tahu, awak faham benda tu. Ni wajib. Dan yang ni lah wajib. Dua markah. Okey. Ayah guna. Okey, yang ni wajib tunjuk, yang ni wajib tunjuk. Okey, untuk step berikutnya, ni just gantian macam biasalah. Gantian macam biasa sahaja. Okey, yang pertama tu soalan beritahu, dia kata cari nilai, cari nilai P apabila Q-nya negatif 10. Just ganti saja ni. Okey, ganti sini je. Okey, so 2 darab dengan Q tu gantikan dengan negatif 10. Okey, lepas tu tolak 5. Okey. So P sama dengan, so 2 kali 10 akan dapat negatif 20. Dan tambah 5 akan dapat negatif 25. Okey, sini akan dapat negatif 25. Gitu. Lepas tu 25 bagi negatif 25, dapatlah P sama dengan negatif 3. Gitu. Selesai. Okey. Sama macam C pun sama juga. C ni, just ganti kali ni P tu dibagi. P tu dibagi. 3 dia kata. Tak 3 sini. Ya, ini masih lagi 2Q tolak 5. Masih lagi. Okey, lepas tu pindahkan yang di bawah. Okey, yang di bawah ni, okey. Kita pindahkan ke kiri. Okey, kita pindah ke kiri.
Nak kembangkan tak apa, tak kembang pun tak apa, tak ada hal. Okey, yang ini kita pindahkan sebelah kiri. Okey, letak tepi sini. Dapatlah 3 kurungan ini sama dengan, bila bawah pindah, tinggal 75 sahaja. Kita hilangkan 3 dulu. So kat sini kan jadi 2Q tolak 5 sama dengan 75 dibahagi 3. Okay, 75 dibagi 3. Okay, dapat 30. 30. Itu untuk 2Q tolak 5. Okay, kalau 2Q sahaja, pindahkan 5 tu. Sorry, ini dapat 25 sini. Okay, pindahkan 5 tu, jadi tambah. Dapat 30. Dan last kali Q sama dengan, hilangkan 2. Dapat 15. Gitu kerja dia. Okay, dekat sini kita tengok kerja dia sebagai panduan je lah. Okay. Untuk yang di sini, okay, kita pindahkan apa orang yang bawah tu pergi ke atas, dapat begitulah. Okay, yang ni kita pindahkan naik ke atas, yang ni kat sini dapat begitu yang bawah tu. Kemudian seterusnya yang ini pula kita kita buat 75 dibahagikan dengan 3. Yang ni kita buat 75 dibahagikan dengan 3. Hilangkan 3 tu. So bagi dengan 3. Okey, kemudian yang bawah tu pula kita pindahkan, okey, yang ni kita pindahkan 5 tu. Ni kita buat 25 tambah 5. Kita pindahkan 5 tu. Jadi positif lah kat itu. Yang ni kita pindahkan dia. Dan last kali nak hilangkan 2 tu, kita bahagi 2 kan dia. Tu last kali. Yang ini kita buat 30 dibahagikan dengan 2. Supaya kita nak hilangkan 2 tu. Gitu. Dapat. Faham? Faham. Okay. Next. Yang ini pula. Okay. Yang ini pula. Step pertama sudah dibagi. So kita terus pergi lompat step yang kedua. Benda sama je lah. So kita tinggal dulu. Kita buat dulu soalan yang nombor yang ni. Okay. Nombor 6. Okay. Try nombor 6. Cuba bagi betul lah kali ni. Hati-hati dengan ayat. Tapi ini ayat senang ni. Sebab kata dengan Q je senang. Tak ada ubah apa-apa. Okay, dapat jawapan beritahu lah. Jawapan R. Kalau jawapan R tu betul, yang A tu betul jugalah. Okay.
Okey, dapat jawapan. Yang A tu dah dapat. Okey, A dapat apa? Saya dah send K dia berapa? 480. Ush, banyaknya. Cek balik. Okey, tengok Okey, dia kata tu, dia kata P berubah secara songsang dengan Q. So P berubah secara songsang dengan Q. Jadi mestilah P, okey. Okey, P. Okey. P skip jawapan. Okey, P sama dengan, okey, bila songsang pecahan. Okey, K ke atas, Q di bawah. Itu step dia. Kemudian guna yang lengkap yang ni. Yang lengkap ini. Guna yang lengkap ni untuk cari nilai K. Jadi P dia adalah 9. P adalah 9 sama dengan Q dia 5. Q dia 5. Jadi nak hilangkan 5, darab ke kiri. Dapatlah K dia sama dengan 45. K sama dengan 45. Jadi last kali P sama dengan 45 per Q. Itu jawapan dia. Macam mana boleh lebih jauh lah tu, 4 tu lebih. Sekejap. Kecuaian ni tu. Okey, hati. Okey, Saya yang dah nak kedua. 90 dah 5. Kenapa 90? Cuai lah tu. Okey, alright. Alright, okey, cuai. Okey, alright, tak apa. Okey, alright. So yang ini pula just ganti saja. Dia kata P-nya 15. Okey, P-nya 15. So, gantikan P tu 15 sama dengan 45 per Q. Pindahkan Q, 15 kali Q, 15Q sama dengan 45. Nak hilangkan 15, kiri kanan kita bahagian dengan 15. Ini bahagikan 15. 15 di kiri, 15 di kanan. Gitu. Okey, dapatlah Q dia iaitu 3. Okey, typo dia. Okey, per 15 per 15. Okey, dapatlah Q dia ialah 3. Itu saja. Okey, macam tu je. Settle. Okay, alright. Kita cuba lagi sekali. Okay, cuba sekali. Cuba soalan nombor 7. Langkah kerja sama step dia. Saya copy paste dulu. Senang nak rujuk. Tapi ini bukan jawapannya. Ni saya nak copy paste soalan sebelum ni. Nanti saya nak ubahkan je. Okay, cuba try nombor 7. Kalau bahagian A, SPM, jangan lebih dari 6 minit. Setiap soalan. Kalau bahagian B, 12 minit. Okay, cuba try.
Cikgu, saya dah hantar. Okey. Yang saya garis tu saya tak pasti betul ke tak. Alright, okey. Step pertama kita check dulu. Copy sikit. Masuk sini. Okay, step Tak, yang ni yang pertama. lain. Oh. Satu Ini lagi. soalan 6. Okay. Okay, step pertama, okay, settle. Step yang kedua, gantian. Okay, step yang ketiga, punca 25. Salah. Okay. Alright. Okay, kita check sesama tak apa. Bagi boleh. Kecoyang lah tu. Okay, alright. Okay, step pertama ialah, okay, step kita terus, step yang kedua terus. Okay, step yang kedua terus. Okay. Dia kata gini. Okay, terus ubah terus step yang kedua. Okay. So, T sama dengan, okay, T sama dengan K. T dia ialah 25. T dia ialah 6. Okay. K nak cari K 25. Lepas tu punca 25 adalah 5. Jadi 6 sama dengan K per 5. Jadi K dia ialah 30. Jadi T sama dengan 30 per. Okay, 30 per punca. Punca S. Okay, itu step yang pertama lah. Selesai yang tu. Okay, step yang kedua cari nilai X. Okay, ambil yang ni, tak di sini, gantikan saja. Okay, S dia kita nak cari, tak di sini. T dia 5, tak di sini. Darat silang, jadi dapatlah 5 punca S. 5 punca S sama dengan, okay, 25 sama dengan 30 tadi. Okay, nak hilangkan 5. Okay, nak hilangkan 5. Kita kuasa, kita bahagikan. Okay, jadi punca S sama dengan 30 bahagi dengan 5. Okay, 30 bahagi 5. Okay, dapat jawapannya 6. 6 tu untuk punca S. 6 tu untuk punca S. Okay, punca S sama dengan 6. Jadi untuk hilangkan punca kuasa, kita kuasa 2 kan. Jadi S sama dengan 6 kuasa 2 dapat 36. Gitu. Okay, right. Okay, settle dekat situ. Okay, ni sempat nak sikit lah bagi cantik ni. Okay, kita copy sikit supaya senang saya terangkan. Okay, yang ni terhasil daripada yang ni terhasil daripada 30 bahagi 5. Okay, yang tu pula terhasil daripada 6 dikuasa 2 kan dia. 6 kuasa 2. Sebab nak hilangkan punca kuasa. Okay, alright, settle yang tu. Okay. Sama juga kita cuba carai. Soalan berbentuk ayat. Cikgu ke atas sikit. Okay, bawah sikit. Okay. Dah. Okay, tak apa. Bahan nanti saya akan share pada Najwa ni. Boleh tengok rujuk balik lah. Okay, right. Okay. Okay, nombor 8. Sebuah bekas air yang bocor menyebabkan sejumlah air menitis. Dia kata, isi padu air yang tinggal berubah sesongsang dengan pertambahan tempoh masa. Dan diberi bahawa 100 liter air bersih dalam bekas itu selepas 5 minit. Ungkap V dalam sebutan T. Okay. Yang kedua pula kata, berapakah air yang tinggal selepas 10 minit? Yang kedua. Yang ketiga pula kata, berapa lama masa nak tinggal supaya dalam bekas itu tinggal lagi 1 liter saja? Cuba try. Okay. Okay, right. Yang penting kalau A tu betul, B, C tu akan turut betul lah selalunya. Okay. Sekejap.
Yang soalan C ni minta ubah ke 1.25 lah. Kita bagi cantik sikit dulu. Buat lain sikit. Okay, dapat soalan A tu beritahu lah. Kalau A tu betul, B, C tu kan betul lah. InsyaAllah. Okay. Cikgu dah send. Okay. Alright, let's check. Yep. Okay, betul. Tak ada masalah, settle. Okay, selesai yang tu. Okay, selepas 10 minit, simple tengok pun tahu dah. Tukar je lah kan? Tukar saja. Okay, yang pertama tu dia kata V, okay, V sama dengan seperti. Lepas tu dia kata air tinggal 100. Lepas 5 minit. Selaju sikit yang ni. So K dia ialah 500. Dan salin balik sama dengan V sama dengan 500 per T. Simple je lah. Okay, yang kena tu just ganti saja. Okay. Berapa banyak air yang tinggal? V tu selepas dia kata 10 minit. So bagi 10 je lah. 500 bahagi dengan 10 sahaja. Dapatlah V dia lah 50. Dan yang C tu pula, saya minta ubah sikit tadi. Bagi dia lebih mencabar sikit kononnya. Okay. Tukar dia 1.25. 1 liter tukar dia 1.25. So sama cara dia. Terus saja bahagi dengan 1.25 tinggal baki dia. Bahagi dengan berapakah masa dia. So kalau macam ni, pindahkan T tu ke sebelah kiri. 1.25 T sama dengan 500. Jadi berapakah nilai T? Kita bahagikan. Kiri kanan bahagikan dengan 1.25. 1.25 sini. Bahagikan dengan tu. Okey, bahagikan 1.25 kiri dan kanan. Okey, dapat jawapan dia T sama dengan 500 bahagi dengan 1.25 dapat 400. Okey, alright. Sampai sini dah siap belum? Oh, apa? Dapat 400? Dapat. Okey, dah siap belum? Sekejap. Dah. Okey, jawapannya belum. Sebab yang sebab dia Sekejap, cari sekejap. tadi. Sebab yang kita bilang dekat A tadi tu semuanya ada dalam minit. Yang soalan minta dalam jam. Tu kena hati-hati tu. Okey. Soalan minta dalam jam. Yang kita kira tadi dalam minit. So last kali kena ada satu working lah. Jadi last kali, okey, 400 dibahagi 60. Okey, dapat jawapan. Untuk point ke pecahan tak ada salah lah. So dapat jawapan last kali ialah
dapat jawapan 20/3 ke, tak kisahlah. Sama ada jawapannya 20/3 boleh. Okay, pecahan tak wajar boleh, wajar boleh, tak salah. Okay, 20/3 boleh, ataupun nak buat bentuk pecahan wajar, 6/2/3 pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk perpuluhan pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau perpuluhan, pastikan di bunda tu tepat lah. Jawapannya akan jadi 6.67. Kalau buat 6.6, salah jawapannya. Jam tak tulis tak apa. Jam tak tulis tak apa sebab dia nak jawapan dalam jam. Okay, tapi jam tak tulis tak apa. Soalan minta dalam jam. Okey, kalau bagi jawapan bentuk gini, kalau dia bagi 2 markah, dapat 1 markah. Kalau bagi 3 markah, dapat 2 markah kat atas ni, 1 markah kat sini. Last sekali. Okey, alright. So itu soalan dia. Okey, cuba tengok sikit. Okey, kita patah balik. Soalan nombor 5. Kita ada 2 soalan tak buat tadi. Okey, nombor 5 ni. Okey. Kita buat sama-sama insya-Allah. Okey. Nombor 5 ni step pertama sudah diberi. Okey, just terus pergi step yang kedua. Tukar kepada sama dengan. Okey, tak ada markah. Step yang kedua adalah kita ubah nilai, ambil nilai yang lengkap ni, yang ni lah. Ni lengkap, guna yang ini untuk selesaikan untuk nilai K. Itu step dia. So, gantikan dia. So, P dia adalah 10. Okay, Q dia adalah 36, punca kuasa. Okay, lepas tu, punca kuasa 36 adalah 6. Okay, so, sama dengan nanti K. So, K sama dengan K, 10 sama dengan tu, okay. 6 kat sini, dia pindah kat 6, jadilah K sama dengan 600. Dan jangan lupa last kali, tarik balik yang ini, gantikanlah K tu dengan 600. Tu langkah dia. Tapi banyak ni step ni kita ada yang kita boleh skip lah. Ada yang kita boleh skip. Yang penting bagian ni lah, 2 ni. Okay. Yang penting sebab nota sikit. Yang penting yang ni, yang wajib kita tunjuk lah. Okay. Yang wajib tunjuk lah, yang pertama sekali, yang ini. Penggantian ni. Yang kedua lah, yang bagi jawapan akhir ni. Ni yang wajib tunjuk. Tak tunjuk, hilang markah. Okay. Step yang kedua, just ambil jawapan A tadi tu. Okay. Just ganti nilai sahaja. Yang pertama tu dia kata, P tu dibagi. Q tu dibagi. Cari P berapa. So, Q dia 100. Masuk 100 sini. Lepas tu, punca 100 adalah 10. Kemudian, 600 bagi 10, dapatlah P sama dengan 6. Begitu saja. 10 kali 60. 600 bagi 10. Dia dapat 60. Itu saja. Yang wajib tunjuk sama jugalah. Atas dengan bawah sahaja. Okay, ni wajib tunjuk. Ni wajib tunjuk. Ini saja wajib tunjuk. Yang lain tu boleh skipkan. Maksudnya kalau tunjuk salah pun tak apa, tak tunjuk pun tak apa. Tak tambah markah, tak hilang markah. Okay, yang C pun sama juga cara dia. Just ganti saja maklumat. Okay, maklumat kata kali ni P tu bagi 5. Tak 5 sini. Q nak cari. Q nak cari. Okay, lepas tu pindahkan Q tu ke sebelah kiri, jadilah 5 punca Q. 5 punca Q sama dengan, bila bawah pindah, tinggal 600 sahaja. Hilangkan 5, tinggal punca Q sahaja. Punca Q sama dengan, 600 bahagi 5, 600 bahagi 5, dapatlah kat situ 120. 120. Itu untuk punca Q. Berapakah Q dia? Kita kena kuasa 2kan dia. Okay, alright. So, untuk ni last kali Q dia sama dengan, kita kuasa 2kan dia, dapatlah nilai P itu. Okay, saya check takut saya silap buat. Punca Q, betul. 600, betul. Okay, so 120 dikuasa 2 kan, dapat 14,400. Jangan takut hanya tu besar tak apa. Okay, 14,400. Okay, laga tu je. Kalau kita contoh kalau kita ubah 0.5, kalau kita ubah lah, bagi nampak nombor kecil sikit, tak 0.5 sini, kemudian tak 0.5 sini, yang lagi besar, sorry. Ni lagi besar, tak payah. Kalau tak 50, okey lah.
Kalau saya letak 50 sini, 50 sini kita nampak kecil sikit lah. Kita bagi tu dapat 12, dapat tu 44. Ini kita tukar ada 50 lah. Kasar bawah ada 50. Nampak nombor tu kecil sikit. Okay, alright. Okay, satu ni soalan yang terakhir. Atas lagi. Ubah langsung. Okay, yang ni. Okay, sekarang jam 4.55. Okay, cuba dalam masa 5 minit untuk buat soalan A, B, C. Okay. Yang penting saya tahu yang ni last kali. Saya tahu yang ni. Last kali yang penting. Cikgu, buat sementara ni betul tak? Yang saya send tu. Okay, sekejap saya tengok. Okay, step pertama setakat tu okay. So, K dia berapa? Tak A. nampak. K dia. Maksudnya 44, 1/4, lepas tu 59. Dah harap. Okay, nanti kan sampai sini, yang kurungan tu kan dapat 59 kan? So, untuk K tu, yang 44 tu kita bahagi 59. Dapat perpuluhan. Tak apa. Pecahan tak apa. Pecahan tak apa. Puluhan tak apa. Tak ada hal. Okey, 44/59. Jawapan dia? Ish, tak. Tak. Dapat jawapan K dia 3/4. 3/4. Aduh. So, step pertama ini. Okay, step yang kedua, kita gantikan maklumat. Okay, X dia ialah 44 1/4. Okay, sama dengan, okay, K dia, Y dia ialah 4. Kuasa 3 K. Okay, kita selesaikan ni akan dapat 44 nanti akan dapat nanti sama dengan 59. Okay, 59 K. Sama dengan 59 K. Okay, lepas tu, untuk dapatkan K, 44 1/4 ni kita bahagikan dengan 59. Okay. So 44, okay, 44 1/4
kita bahagikan dengan 59 akan dapat macam ni, 3/4. Okay. Okay, so K sama dengan 3/4. So last kali tulis jawapan dia, jangan lupa step yang ni, ambil ni. Okay, gantikanlah K tu dengan 3/4. Okay, 3/4 tu tak sini lah. Depan tak apa, belakang apa. Biasanya kalau ada nombor tak depan lah. Huruf kat belakang. Okay, ni ungkap. Sampai sini. Okay, lepas tu dah dapat yang ini. Okay, yang P tu, kita ambil hujung tu lah. Nombor hujung tu, gantikan. Okay, kali ni dia kata apa? Dia kata situ ialah, okay, kita buang dulu ni, kecil besar sangat ni. Kita buang ni. Okay, kita gantikan maklumat dia. Dia kata situ ialah P dia dibagi tahu, P nak cari bila mana Q dia lah negatif 2. Okay, Y negatif 2. Okay, so P sama dengan, okay, gantikan sini dengan negatif 2 kuasa 3. Okay, selesaikan yang tu dulu. Dapatlah kat sini P sama dengan 3/4. Okay, negatif 2 kuasa 3 dapat negatif 8. Negatif 8 tolak 5 dapat negatif 13. Kemudian kembangkan, dapatlah P sama dengan, just kalkulator saja, 3/4 darab dengan, okay, 3/4 darab dengan, okay, 3/4 darab dengan, 3/4 darab dengan, okay, tadi berapa tadi? Negatif 13. Darab dengan negatif 13. Darab dengan negatif 13. Okay, dapat jawapan dia iaitu negatif 9 3/4. Negatif 9 3/4. Bentuk perpuluhan boleh, pecahan boleh, tak ada masalah. Okay. Ataupun negatif 9.75 pun boleh, tak ada hal, okey je. Okey, itu selesai P. Okey, untuk yang C pula, dia bukan cari Q, dia cari yang kuning tu. Jadi langkah pertama, nak tak nak, kena cari Q dulu. Okey, so untuk cari Q, langkah pertama P dibagi, iaitu 24 negatif. So ganti kat sini. Negatif 24 sama dengan 3/4. Q nak cari. Okey, Q cari. Tolak 3. Okey, kita pindahkan 3/4 dulu. Maka Q kuasa 3 tolak 5. Q kuasa 3 tolak 5 sama dengan, okey, 3/4 kita pindah ke sebelah kiri akan jadi negatif 24 bahagi 3/4. Okey, negatif 24 ni kita bahagikan dengan 3/4. Sebab dia operasi darab itu 3/4 darab Q tu. Okey, so bahagi dengan 3/4. Okay, bila bagi yang 3/4, dapat jawapan dia. 3/4, dapat jawapan dia. Okey, dapat jawapan dia iaitu 27 negatif. Okey, so negatif 24 bahagi dengan 3/4 akan dapat jawapan negatif 32. Okey, so Q kuasa 3 tolak 5 ni sama dengan 32. Okey, lepas tu pindahkan 5, jadi tambah. So negatif 32 tambah 5 dapat negatif 27. Okey, ini terhasil daripada tulis lagi. Jadi ini untuk Q kuasa 3. Kalau Q sahaja, kita punca kuasa 3 kan dia, dapatlah negatif 3 last kali. Macam tu. Okey, saya buat nota sikit sebagai ingatan. Mana tadi, sebentar lagi sikit. Okay, alright. So yang ni. Okay, yang ni terhasil daripada 32, negatif 32 tolak dengan tambah 5, dapat gitu. Dan yang ini pula terhasil daripada kita punca kuasakan. Okay, punca kuasa 3 kan. Punca kuasa 3 kan nombor tu. Dapat begitu. Okay, itu baru dapat Q. Dan last kali soalan kata, cari yang kuning ni. Okay. So untuk yang kuning ini, okay, untuk yang kuning ni, jalan kerja dia. Okay. So untuk yang kuning ni, jalan kerja dia sama dengan, okay, 3 kali. Okay. P dia, ni tadi. So ni. So ambil yang tu. Okay. P dia yang tadi. Iaitu 9 3/4. Okay. Kali dengan 3. Okay. 3 darab dengan ini. Kemudian ditolakkan dengan, okay, tolakkan dengan, dia kata dengan 2Q. Tolak dengan 2, okay, Q dia ialah negatif 3 tadi. Okay, masukkan. Q tadi ialah negatif 3. Okay, lepas tu gunakan kereta,
selesaikan saja. Dapat jawapan akhir. Tak perlu susah payah lah. Terus jawapan akhir saja. Tak ada hal. So, kita ambil kita, masukkan saja 3 kurungan. Okay. P tadi ialah negatif 9. Okay. 3/4. Okay. Lepas tu, tutup kurungan. Tolak dengan 2 kali dengan Q dia tadi negatif 3. Masukkan negatif 3. Okay, tutup kurungan. Dapat jawapan terus. Negatif 23 1/4. Okay, itu saja. Selesai jawapan dia. Dah kira-kira dapat jawapan. Okay, sini. Dapat jawapan tadi ialah negatif. Lupa sajalah. Okay. Negatif 23 1/4. Okay, negatif 23 1/4. Gitu saja jawapan akhir dia. Yang penting kena hati-hatilah waktu key in dalam kalkulator tu, takut silap key in, tu yang akan kita hilang markah lah, kena hilang step tadi. Okay, yang penting kita kena ingat tadi ialah penulisan itu, sama ada dia kuasa 3, punca kuasa 3, kuasa 2, punca 2, ataupun berubah langsung ataupun songsang. Faham itu ya? Okay, alright. So untuk next kelas minggu depan kita akan masuk lagi 2, iaitu ubahan langsung, ubahan tercantum dengan bergabung. Tapi step kerja sama, cuma untuk yang akan datang tu dia ada 3 hurufnya. Okay, alright. So untuk hari ni kita akan stop kat sini. Ada apa tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita stop dulu. So bahan ni sekejap lagi saya akan share balik pada Najwa. Boleh print kan tak kisah, nak simpan tak kisah. Alright. Okay, so thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama.